Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 18 Februari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan utama mengenai perkembangan COVID-19 di Sarawak. Dua lagi kes kematian baru direkodkan di Sarawak melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu untuk jumlah keseluruhan kes kematian meningkat kepada 67 mangsa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Khamis menjelaskan kes kematian ke-66 melibatkan seorang wanita berumur 72 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Sibu kerana mengalami gejala demam, batuk dan memerlukan bantuan pernafasan. Manakala kes kematian ke-67 pula adalah daripada kluster Pasai melibatkan seorang lelaki berumur 66 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Sibu kerana mengalami masalah kesukaran bernafas. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 7,425 kes dengan sebanyak 200 kes positif dikesan di daerah Sibu, Kenawit, Kuching, Sebau, Bukit Mabung, Kapit, Miri, Seri Aman, Bau Bintulu, Betung, Julau dan Subis. Tambah kenyataan tersebut, daerah Seri Aman telah kembali ke status kuning daripada status jingga setelah mencatatkan hanya 16 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Berita seterusnya mengenai pengisytiharan Kampung Hilir Seri Aman sebagai kawasan baru wabak rabies. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dalam kenyataan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak JPVS pada Khamis memberitahu kawasan tersebut adalah yang ke-67 berikutan lokasinya berada di luar 10 km kawasan radius rabies yang diisytiharkan sebelum ini. Sehubungan itu, pemilik anjing dinasihatkan agar memastikan anjing peliharaan mereka disuntik vaksin anti-rabies setiap tahun dan kegagalan untuk berbuat demikian akan disabitkan kesalahan seperti tertera. Pemilik disarankan untuk melaporkan kepada JPVS dengan kadar segera di talian 082-628-248 atau 082-610-023 atau boleh WhatsApp ke nombor 016-255-7267 sekiranya haiwan peliharaan menunjukkan tanda-tanda rabies. Manakala di Miri, sebanyak 6 taman rekreasi telah dibina di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Adun Senadin. Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin berkata, kesemua projek tersebut di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2020. 6 projek tersebut adalah seperti tertera. Menurut Datuk Lee lagi, sebahagian daripada projek tersebut telah siap dibina dalam fasa pertama dan akan diteruskan dalam 2 fasa lagi untuk menjadikan taman rekreasi itu lengkap dengan permainan kanak-kanak dan tempat senaman dewasa. Bercakap selepas mengadakan tinjauan ke tapak pembinaan taman rekreasi dan trek jogging baru di lorong Dato' Permaisuri 3, Desa Pujut Permai Jaya dan Desa Indah Fasa 3 Miri pada Rabu, beliau yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak menambah projek taman itu adalah di bawah Pelan Rekreasi dan Hijau Miri 2018. Laporan berikutnya. Kerajaan Sarawak sentiasa mengambil perhatian yang berterusan dalam membawa pembangunan untuk rakyat termasuk di Kampung Setika di sini. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, kerajaan negeri telah melakukan beberapa projek untuk penduduk setempat bagi menikmati pembangunan secara berterusan. Jelasnya, kampung tersebut kini sudah dapat dihubungi melalui jalan raya dengan kos lebih kurang 6.5 juta ringgit yang ditanggung oleh kerajaan, dibekalkan dengan bekalan elektrik dengan kos sebanyak 5 juta ringgit dan Dewan Masyarakat baru dengan kos 300,000 ringgit. Jadi semua kos ini, jalan raya, bekalan elektrik dan kos pembina Dewan Masyarakat ini adalah usaha daripada kerajaan Sarawak. Usaha daripada kerajaan Sarawak yang ingin
melihat semua kampung dan rumah padat dapat dihubungi melalui jalan raya, mempunyai bekalan elektrik dan mempunyai kemudahan seperti Dewan Masyarakat. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesan banjir di kampung tersebut pada Rabu. Dalam pada itu, Adun Sebuyau itu memberitahu anak-anak penduduk kampung masih meneruskan pelajaran masing-masing semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di mana guru tetap memberikan tugasan dengan menggunakan pelbagai kaedah lain walaupun bukan secara dalam talian. Jadi maknanya walaupun di sini internet connectivity itu payah, tetapi kerja sekolah itu tetap disediakan oleh pihak sekolah dengan kerjasama ibu bapa yang mengambil tugasan di sekolah dan disediakan untuk anak-anak dan siap dibuat tugasan sekolah dihantar balik kepada pihak sekolah. Maknanya anak-anak mereka masih lagi dapat meneruskan pelajaran walaupun dalam suasana PKP, ya. Walaupun tidak ada internet connectivity ataupun line yang sukar di kampung sekitar itu. Tambah beliau, pihak sekolah di kawasan Sebuyau juga mendapat bantuan geran kerajaan setiap tahun melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG masing-masing. Selain itu, Datuk Julaihi juga mempunyai program NIE, News in Education, melalui langganan surat khabar dalam bahasa Inggeris sebagai bahan bacaan tambahan dan bahan rujukan tambahan bagi persediaan murid menghadapi peperiksaan awam seperti UPSR. Berita selanjutnya, penularan wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini telah menyebabkan ramai yang terkesan termasuklah peniaga jalanan. Menurut Adut Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni, kerajaan mengetahui dan merasai kesan ekonomi yang dihadapi peniaga jalanan dan disebabkan itu pelbagai inisiatif dan bantuan telah diberikan. Sehubungan itu, Kerajaan Sarawak katanya telah mengumumkan beberapa inisiatif bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS dalam membantu penjajah pada tahun lepas dengan melibatkan peruntukan berjumlah RM182.12 juta. Antara inisiatif ini ialah bantuan khas kepada peniaga berjumlah RM1,500 kepada setiap penjajah, memansuhkan kos faedah kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan kerjasama Maybank, Hong Leong dan HSB di bawah dana bantuan khas Bank Negara Malaysia BNM dengan pinjaman tanpa faedah sebanyak RM1 bilion kepada PKS tempatan dan memansuhkan kadar faedah 2% kepada SIFAR untuk 42 bulan di bawah skim mikrokredit dan pemansuhan sewa juga dilaksanakan kepada PKS yang beroperasi di bangunan kerajaan negeri dan agensi di bawah Kerajaan Sarawak. Jelasnya selepas mengadakan lawatan di tempat peniaga jalanan di Kampung Tabuan Melayu pada Khamis, keprihatinan berterusan Kerajaan Sarawak terhadap penjajah turut dilihat menerusi BKSS 2.0 hingga BKSS 5.0. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan turut menyediakan bantuan kepada penjajah seperti yang diumumkan di dalam Prihatin Nasional Pelanjana Semula Ekonomi Negara (Penjana) dan pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia (Permai). Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.